يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Muslimin, sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama kali mari sama-sama kita memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dan ketika ini kita berada di rumah Allah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan lepas kita baca surah Al-Kafirun. Contoh ingat? Ingat alhamdulillah. Dia ingat. Dia semua ingat. Hari ini kita nak baca juga kisah yang surah yang ada kaitan dengan surah Al-Kafirun, yaitu surah Al-Lahab ataupun dipanggil surah Al-Masad, lebih dikenali dengan surah Tabbat. Tuan-tuan, di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi dibangkitkan, diutuskan dan mendapat ayat yang pertama, surah yang pertama diturunkan, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat kita dah baca. Bermula saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggung bebanan tugas yang begitu besar yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawatan ini tidak boleh ditarik balik. Bukan dilantik oleh rakyat, bukan dilantik oleh raja, tetapi dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pulang daripada Gua Hira. Nabi memulakan dakwahnya secara sir, secara pelan-pelan. Tempoh pelan-pelan ni tuan-tuan dah habislah. Permulaan dakwah Nabi dipanggil dakwah sir, mengajak orang ramai kenal Allah, masuk Islam secara diam-diam. Maka berimanlah orang-orang yang terdekat dengan Nabi. Berimannya isterinya Khadijah bintu Khuwailid. Berimannya sepupu Nabi yang masih lagi muda, yang masih lagi kanak-kanak, baru berusia 10 tahun, Ali bin Abi Thalib. Masuknya Islam pembantu Nabi Zaid bin Harithah. Masuknya Islam kawan baik Nabi Abu Bakr As-Siddiq. Masuknya Islam pada ketika itu seorang hamba yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni tuan-tuan, dikatakan dia pemegang nombor siri masuk Islam yang ke-7. Tuan-tuan yang Allah, dia tak benar. Yang ke-7 dikatakan Bilal bin Rabah. Jadi apabila turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia terhenti begitu lama. Selepas turunnya 5 ayat ini, ayat yang seterusnya lambat turun. Dikatakan oleh sebahagian ulama sehingga 3 tahun, tetapi kebanyakan ulama menyebut 6 bulan. Di selama 6 bulan wahyu tak turun, menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat menyebut hampir-hampir putus asa.
Kerana apa? Kerana hari-hari diulang ayat yang sama. Tak ada ke yang baru ni. Diejek, dicaci. Walaupun dalam keadaan sir, dalam keadaan dakwahnya pelan-pelan, masih lagi dapat dihidup oleh kafir Quraisy. Apabila tempohnya sampai ke 6 bulan, mengikut satu riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, katanya Nabi menceritakan satu hari Nabi keluar daripada rumahnya, dalam perjalanan dengar satu suara. Dia panggungkan pandangannya, maka dia nampak di hadapannya satu makhluk yang berada di antara bumi dan langit. Inilah malaikat yang datang bertemu dengannya di Gua Hira, iaitu Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam memberikan satu ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Hai Muhammad, engkau sampaikanlah apa yang diperintahkan ini dengan terang-terangan. Jangan sembunyi-sembunyilah. Wa a'rid 'anil jahilin, dan engkau jangan ambil kisah tentang apa orang kata di kalangan orang-orang musyrik. Di tuan ayat ini menunjukkan setiap orang yang menjalankan kerja Nabi, kerja dakwah Nabi, pasti akan berhadapan dengan ujian-ujian, cacian, makian dan sebagainya. Ini sebagai permulaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula saat itulah mula berdakwah secara terang-terangan, yang menjadikan markas tempat berbincangnya tentang ilmu, tentang agama Islam ini ialah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, dan Al-Arqam ini memeluk agama Islam. Jadi apabila Nabi nak memulakan dakwah secara terang-terangan, siapakah yang mula-mula kena dakwah? Maka turunlah satu ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, engkau kena insarkan, engkau kena sampaikan seruan ini, engkau kena beri ancaman tentang orang-orang yang tak beriman ini kepada siapa? Kepada kaum kerabat yang terdekat. Bermakna Nabi berada di kota Mekah. Siapa-siapa yang berada di kota Mekah adalah kaum kerabat Nabi, ponakan Nabi, sepupu Nabi. Dia punya kabilah-kabilah yang berdekatan, ada hubung kait dengan apa Bani Hashim, Bani Abdul Manaf dan sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya pada satu hari, naik di atas bukit dan menyeru, ya sabah, ya sabah, ya sabah. Ni tuan-tuan, kalau dalam bahasa kita, oi, mai sini semua. Seruan ini minta semua orang yang dengar seruannya mai himpun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan ucapannya. Di antara ucapannya, ara'aitum in haddastukum annal aduwa musbihakum aw mumsikum akuntum tusaddiquni. Apa pandangan kamu sekiranya aku memberitahu kepada kamu bahawa musuh akan menyerang kamu pada pagi ataupun petang? Dalam riwayat yang lain, di sebalik bukit sana Nabi kata, sebab kota Mekah ni tuan-tuan, dia berada macam lembah. Di sebalik bukit adanya musuh, mereka akan serang kamu. Adakah kamu semua membenarkan percakapan aku ini? Apa jawab orang-orang Quraisy? Naam, kami percaya, kerana kami tidak ada satu pengalaman pun dengan engkau, hai Muhammad, yang pernah membohongi kami. Setiap apa yang hang cakap, hai Muhammad,
adalah ucapan yang benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Fa inni nadhirun lakum baina yadayya azabun alim, azabun syadid." Sesungguhnya aku nak beri peringatan kepada kamu di hadapan kita nanti, di hadapan aku, di hadapan kita. Maksudnya sesudah mana kita mati nanti akan adanya siksaan yang amat dahsyat terhadap orang-orang yang tak beriman kepada aku, terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bangunlah seorang yang bernama Abdul Uzza. Abdul Uzza bangun, "Tabbat laka ya Muhammad alihadza jama'tana." Celaka engkau hai Muhammad, kerana ini sahaja engkau kumpulkan kami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surah yang kita nak baca pada malam ini, iaitu bermula dengan ayat yang pertama, "Tabbat yada abi lahabin wa tabb." Tabbat, telah celaka yada, dua tangan. Tangan siapa? Abi Lahab wa tabb, dan dia orang yang celaka. Tuan-tuan, saya nak agak sedikit kaedah bahasa Arab. Tabbat yada abi, ada ketikanya dibaca dengan Abu, ada ketikanya dibaca dengan Aba. Jadi orang nama Abu Bakr ni, dia bacaannya tertukar-tukar. Ada masa dibaca dengan Aba, ada masa dibaca dengan Abu, dan ada masa yang dibaca dengan, ada tempat yang dibaca dengan Abi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut khusus dua tangan. Yang celakanya adalah dua tangan Abu Lahab, itu yang pertama. Yang kedua Watabba, dan dia keseluruhan anggotanya adalah jasad yang celaka. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan perkataan tangan? Kerana tangan adalah anggota yang buat apapun peranan yang utamanya adalah tangan. Tuan-tuan nak apa pun nak makan, kena guna tangan. Tuan-tuan nak makan guna tangan, tuan-tuan nak gosok guna tangan, tuan-tuan nak curi pun guna tangan. Di tangan ni tuan-tuan adalah anggota utama apabila kita melakukan sesuatu perkara. Abi Lahab tuan-tuan, Abu Lahab ini gelaran kepada Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza digelarkan oleh Abdul Muttalib dengan Abu Lahab, sebab Abu Lahab ni mukanya bercahaya. Mukanya bercahaya ni bukan menandakan orang beriman saja. Bercahaya di sini menandakan muka Abu Talib ni, muka Abdul Uzza ni, mukanya handsome. Dia bukan macam ni, dia adalah lelaki yang handsome, Abdul Uzza ni. Sebab itulah ayah dia Abdul Muttalib menggelarkan Abdul Uzza dengan Abu Lahab. Dan dia lebih dikenali dengan Abu Lahab. Orang Arab apabila dia panggil Abu, biasanya dia menggelarkan seseorang itu dengan nama anak yang pertama. Kalau Hussein, anaknya nama Hasan, dia tak panggil Hussein, dia akan sebut Abul Hasan. Kan? Jadi apabila sebut nama anak sulung Abul Hasan, itu menunjukkan memuliakan seseorang bagi pandangan, bagi kebiasaan orang Arab. Dan siapa dia? Abu Lahab ni tuan-tuan. Abu Lahab ni adalah salah seorang daripada bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa saudara Nabi ketika mana Nabi dibangkitkan menjadi rasul, ada empat ketiga lupa. Ada empat. Tiga daripada yang beriman, seorang tak beriman.
Siapa yang beriman? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib beriman, dia gugur syahid dalam peperangan Uhud. Apa seorang yang apa? Ja'far bin Abdul Muttalib, bukan Ja'far. Abbas, ayah kepada Abdullah bin Abbas. Kalau kita baca kitab tafsir, Ibnu Abbas adalah Abdullah, ayah dan Abbas. Abbas masuk Islam, tetapi dia menyembunyikan keislamannya. Dia tak seperti macam Hamzah bin Abdul Muttalib mengisytiharkan keberaniannya. Adapun Abu Lahab, dia orang yang membela Nabi, tetapi dia tidak beriman kepada Nabi sehingga penghujung usia Abu Lahab meninggal. Walaupun dia menjadi pembela Nabi, dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baru selesai dari bulan Rabiul Awal, kita dengar cerita menyebut bahawa Abu Lahab diringankan siksaannya kerana dia meraihkan, dia seronok dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seronok, gembira dengan kelahiran Nabi, tetapi dia tidak beriman kepada Nabi. Macam kita hari ni, ramai yang berkenduri, ramai yang berharap, ramai yang main hari 12 Rabiul Awal yang minta cucian semata-mata nak meraihkan, tetapi di sebaliknya sejauh mana dia ikut Nabi, wallahu a'lam, dia ikut Abu Lahab. Ditentang dengan dia macam Abu Lahab. Ada tak Abu Lahab ni? Apa tak ada. Dia semua ni. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala mencelakakan perbuatan Abu Lahab ini, nak menunjukkan bahawa Abu Lahab ini dia celaka kerana yang pertamanya di dunia dia tak beriman, dan di akhirat sudah tentu dia akan mendapat siksaan yang amat pedih. Dan surah ini tuan-tuan diturunkan sebelum Abu Lahab mati. Sebelum Abu Lahab mati, surah ini telah pun diturunkan. Nak menceritakan, nak menyebut bahawa inilah Al-Quran yang merupakan ihjaz. Satu berita yang akan datang sudah pun diberitahu oleh Al-Quran Al-Karim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak memberi guna kepadanya Abu Lahab oleh hartanya dan juga anaknya. Satu hari Abu Lahab ini dia mendengar ceramah Nabi. Apabila dia mendengar ceramah Nabi, dia kata, in kana ibnu akhi, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan, fa inni aftadi nafsi minal azab bimali wa waladi. Dia kata, jika apa yang didakwa oleh anak menangkan aku ini benar, iaitu adanya siksaan selepas mati, sesungguhnya aku akan mempertahankan diri aku daripada azab yang disebut oleh Muhammad itu dengan apa? Dengan menggunakan harta aku dan juga anakku. Jadi orang-orang yang tak beriman ni, mereka beranggapan harta mereka, anak mereka, pengikut mereka, bakat mereka boleh menolong mereka daripada menyelamatkan daripada siksaan neraka. Allah habaq, innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi syai'an ulaika hum waqudun nar. Orang-orang kafir, harta mereka, anak mereka tidak boleh membantu mereka sedikit pun untuk menyelamatkan mereka daripada siksaan Allah, dan mereka akan menjadi bahan bakaran dalam api neraka. Jadi apabila Abu Lahab kata, Abu Lahab beranggapan bahawa harta dia memang orang yang kaya, bahawa anak dia boleh menyelamatkan dia daripada siksaan neraka, turun ayat ini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tuan-tuan, disebutkan oleh seorang
ahli tafsir yang bernama Al-Alusi. Dia kata Abu Lahab ni dia ada 4 orang anak. Seorang perempuan, 3 lelaki. Tengok Abu Lahab ada 4 orang anak, 3 lelaki ni pun dia rasa bangga lah. Kan kita ada berapa anak? Kalau ada berapa? 10. Banyak ada 7 orang. Tak bangga lah. Abu Lahab ada 3 lelaki pun dia bangga lah. 3 lelaki anak Abu Lahab ni, 2 daripadanya masuk Islam. Nama dia Utbah dan Mu'attab. Ini masuk Islam. Masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah, dan mereka berdua sempat masuk dalam tentera Islam dalam 2 peperangan, Hunain dan juga peperangan di Taif. Seorang lagi nama dia Utaibah. Utaibah ni tuan-tuan, dia tak masuk Islam. Dan dia pernah berkahwin dengan anak Nabi, kata Imam Al-Alusi, yang bernama Ummul Kulsum. Apabila turunnya ayat ini, tabat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, turunnya ayat ini tuan-tuan, Abu Lahab mau. Sebab dia mati dah. Maka Abu Lahab pun kata kepada anak dia, 2 orang yang pernah anak dia. Anak dia yang kahwin dengan 2 anak Nabi. Ra'si wa ra'sukuma haram, kepala aku dan kepala kamu berdua ni haram. Illam tutalliqa ibnata Muhammadan, jika kamu berdua tidak mentalakkan 2 anak Muhammad. Maksudnya apa? Aku dan hang akan terputus hubungan keluarga sekiranya hampa 2 ni tak talak anak Muhammad. Maka Utaibah ni tuan-tuan, dia pun satu hari ketika mana dia nak membawa barang dagangan bersama dengan ayahnya, dia pun bersumpah, dia habaq kepada ayahnya, aku nak pergi jumpa Muhammad. Wa uziyannahu, aku akan caci Muhammad. Dia pun pergi jumpa Nabi, dia pun habaq, sesungguhnya aku tidak beriman kepada apa yang hang kata hai Muhammad. Antara yang Nabi baca pada ketika itu adalah wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Apa yang hang baca di Muhammad, aku tak percaya. Aku mai nak jumpa hang ni, tujuan utamanya adalah aku nak talak anak. Aku nak talak Ummul Kulsum, kata Utaibah. Maka dia talak Ummul Kulsum, dia ludah depan Nabi, satu penghinaan kepada Nabi. Maka faghadiba anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa nak marah, dan Rasulullah pun berdoa, Allahumma salli alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, engkau timpakan malapetaka ke atas Utaibah ini. Hantar mai anjing di antara anjing-anjing engkau. Jadi doa Nabi ini dimakbulkan oleh Allah dalam perjalanan Utaibah nak menuju ke Syam membawa barang dagangannya. Dalam perjalanannya di tengah-tengah padang pasir, pada ketika itulah Utaibah diserang oleh seekor singa, menyebabkan Utaibah mati ketika itu juga. Jadi ma'arna anhu maluhu wa ma kasab, harta anak-anak tidak berguna untuk menyelamatkan seseorang itu daripada siksaan Allah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang tidak beriman. Sebab itu tuan-tuan, Allah jadikan anak-anak, Allah jadikan harta ini tuan-tuan, dia sebagai zinatul hayatid dunya. Dia sebagai perhiasan hidup di atas muka bumi ini adalah anak-anak dan juga harta. Anak-anak dan juga harta ini tak mampu membawa seseorang itu ke akhirat jika sekiranya anak tak beriman, jika sekiranya harta itu tidak digunakan untuk saluran yang sebenar.
Kalau harta banyak tapi tak guna pada jalan yang sebenarnya, tak boleh guna. Ada anak juga tidak beriman juga tak guna. Jadi tuan-tuan, apa yang gunanya? Al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat, perkara-perkara amalan-amalan kebaikan, itulah khairun inda rabbika dawaman. Itulah amalan-amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, memperbanyakkanlah al-baqiyatus shalihat. Banyak amalan-amalan yang mudah yang dimasukkan dalam kategori al-baqiyatus shalihat. Banyak tuan-tuan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ini adalah al-baqiyatus shalihat yang sangat-sangat bernilai harganya. Tuan-tuan, dengan kalut selepas bayang kita zikirlah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 99 dan sempurnakan dengan la ilaha illallah la syarikalah yang 100. Mudah-mudahan dia menjadi al-baqiyat as-shalihat. Jadi ma'ana anhu maluhu wa ma kasab, harta dan anak-anak tidak memberi guna untuk menyelamatkan seseorang itu daripada siksaan neraka. Allah habaq Abu Lahab tak beriman, maka tempatnya adalah sayasla naran zata lahab. Allah campurkan Abu Lahab ke dalam neraka zata lahab yang mempunyai api yang lidahnya menjulang tinggi. Tuan-tuan, kita tengok orang terbakar, rumah terbakar, bangunan terbakar, orang yang dalam rumah tu dalam tempoh 30 minit ataupun kurang 30 minit dia akan mati. Cuba bayangkan masuk neraka bukannya satu hari, bukannya seminggu, tetapi beratus-ratus, beribu-ribu, selama-lamanya dibakar tak mati-mati. Sayasla naran zata lahab. Inilah tempat yang akan Allah tempatkan Abu Lahab dan orang-orang yang seangkatan dengannya, yaitu orang-orang yang melawan dakwah seruan yang disampaikan oleh pendakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Abu Lahab buat saja menentang Nabi, menentang Islam. Dia bukan buat kerja seorang-seorang kan. Dia ada pembantu dia. Siapakah pembantu dia? Pembantu dia adalah isteri dia yang bernama Arwa binti Harbin, adik kepada Abu Sufyan. Arwa binti Harbin, dan dia digelar dengan Ummul Jamil. Sebab itu orang yang membantu orang melakukan kejahatan, membantu kepada orang yang menghalang orang berdakwah, dia juga tempatnya dalam neraka. Wa mara'atuhu, Allah masukkan Abu Lahab ke dalam neraka yang apinya menjulang-julang. Siapa lagi yang akan masuk bersamanya? Wa mara'atuhu, dan istrinya, yaitu Arwa binti Harbin ataupun Ummul Jamil. Ummul Jamil ini hammalatul hatab. Ummul Jamil ini tuan-tuan, dia menanggung bebanan kayu api. Hammalatul hatab ini dia memberi maksud dua tuan-tuan. Yang pertamanya dia akan tanggung kayu-kayu dan akan letak di jalan-jalan yang di jalan Nabi. Bermakna apa? Nak menghalang dakwah Nabi. Yang keduanya dia membawa mulut, mencaci, menghina, memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembantu kepada Abu Lahab juga dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan dia merupakan seorang yang tersangat marah. Kerana apa? Kerana suaminya
disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga sebut dengan membaca tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka dua tangan Abu Lahab. Satu hari Ummul Jamil dia dengar kata suaminya Abu Lahab dicaci. Maka dia marah. Dia dengar para sahabat Nabi baca tabbat, dia marah. Dia pun cari dan dia masuk ke Masjidil Haram. Dia mendapati di dalam Masjidil Haram itu ada Sayyidina Abu Bakar. Di samping Sayyidina Abu Bakar adanya Nabi, tetapi dia tak nampak Nabi. Dia pergi kejap, di tangannya ada satu batu dan dia mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia tak nampak Nabi. Yang dia nampak hanya Abu Bakar. Dia pun kata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Aba Bakrin, qad balaghani anna sahibaka yahjuni." Wahai Abu Bakar, aku mendapati bahawa saudara kawan Muhammad dia mencaci aku, iaitu dia mencaci suaminya. Fa wallahi law wajadtuhu, demi Allah, kalau aku dapati dia, aku jumpa dia, dan la darabtu bi hadzal hajar, aku akan sumpahkan batu ini fau, aku akan sumpahkan batu ini dalam mulut Muhammad. Summan sarafat, kemudian dia pun tinggalkan Abu Bakar, dia berlari. Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, amma taraha ra'atka, adakah kita tengok dia dan dia tengok kau?" Nabi kata, "Ma ra'atni, dia tak dapat melihat." Sebab apa? Laqad akhadallahu basaraha, Allah telah mengambil pandangannya daripada dia melihat itu. Tuan-tuan, orang yang benar-benar berada di atas landasan yang benar, menjalankan seruan dakwah, dia akan ada musuh, tetapi apabila musuh nak menyakitkan dia, tak boleh. Ini contoh kita ada ilmu ni. Kadang-kadang kita pergi buat seruan kes halwat, belum tentu balik selamat ni. Kadang-kadang kita nak tegur orang di jalan kita, bukannya mudah. Nabi SAW memulakan seruan dakwah yang orang Arab tak mendengar. Betapa susahnya. Dan orang-orang yang menjadi penghalang adalah adik-beradik. Jadi nak sampaikan seruan dakwah ni tuan-tuan bukannya mudah. Tak sampai sini, main bayang. Orang dah jual ikan kan. Berapa ramai yang dia beli betul. Kita nak buka boleh, pimpin bayang, boleh je lah. Kena lihat boleh. Jadi kita nak pimpin bayang, waktu dia nak tabuh kita, dia tak nampak lah. Itu ada ilmu dia. Apa ada ilmu dia tuan? Tuan ingat dia kan? Apa ada ilmu dia? Al-Quran dalam surah Isra menyebut, wa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu membaca Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Apabila kamu baca Quran, jadikan Al-Quran itu antara kamu dan orang-orang yang tak beriman pada akhirat itu hijaban mastura, satu hijab yang tertutup. Maksudnya apabila orang yang tak beriman, orang yang nak marah kepada orang yang menjalankan seruan dakwah ini, mereka nak kenalkan sesuatu, nak menyakitkan, dia tak akan nampak. Tetapi tuan-tuan, Allah kata, wa idza qara'al Quran, apabila kamu baca Quran, jadikan Al-Quran itu. Kita nak jadikan Al-Quran itu benar-benar hijab kita ketika kita berhadapan musuh. Macam mana tuan? Maka kita kena jadikan Al-Quran, diri kita itu sebagai Al-Quran. Kita amalkan apa yang Al-Quran perintahkan, kita tinggalkan apa yang Al-Quran larangkan, kita betul-betul faham dengan isi Al-Quran, kita jadikan diri kita itu sebagai Al-Quran, akhlak kita adalah akhlak Al-Quran, sebagaimana Nabi SAW tunjukkan dirinya ketika ditanya oleh Aisyah,
kepada Aisyah kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ini, perangai Nabi adalah Al-Quran. Tuan-tuan, bagi masa untuk Al-Quran, baca Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, cuba mengamalkan sekadar kemampuan kita. Mudah-mudahan Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita, bukan saja di akhirat, dan akan menjadi pelindung kita di dunia ini. Jadi apabila seruan dakwah Nabi, pasti akan ada di sana pengacau, penghalang. Penghalang itu pula adalah keluarga yang terdekat. Sebab itu seorang sahabat yang bernama Ubad, yang bernama Rabi'ah bin Ubad, dia menceritakan, dia kata, sebelum aku masuk Islam, aku main kota Mekah ni, aku pergi satu pasar yang nama pasar Zulmajaz. Aku pergi di sana, aku mendapati Nabi Muhammad tu pada ketika itu menjalankan seruan dakwah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, nescaya kamu akan berjaya. Nescaya kamu akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Orang ramai, kata Rabi'ah, mereka mendengar seruan Nabi. Tetapi di sebalik ramai-ramai orang di belakang Nabi itu, ada seorang lelaki yang wajahnya bersinar-sinar, yang matanya guling, yang mempunyai dua tocang. Di kepalanya ada dua tocang. Siapa dia? Siapa lelaki itu? Maka dia beritahu lelaki itu, dia kata Rabi'ah bin Ubad, lelaki itu selepas dia dengar, dia berkata, innahu sabirun. Muhammad inilah seorang yang keluar agama, kazibun, pendusta. Jadi siapa lelaki itu? Tanya Rabi'ah pula orang ramai kepada para sahabat. Itulah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, orang yang menjadi penghalang kepada orang yang nak buat baik adalah orang yang terdekat. Ini telah menjadi sunnatullah, kebiasaan. Tuan-tuan baca sejarah, saya pun sebut ni tadi dah. Nabi Nuh, siapa yang menentang Nabi Nuh? Isteri dan anak-anak. Nabi Ibrahim, bapaknya sendiri. Nabi Musa, bapa angkatnya Fir'aun. Nabi Muhammad, bapa saudara sepupu sepapatnya yang berada di kota Mekah. Kita juga tuan-tuan, apabila kita nak menjalankan tugas, nak menyeru ke arah kebaikan, pasti kita akan berhadapan dengan kaum keluarga yang terdekat. Jadi tuan-tuan, wa mara'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Arwa bin Harbin, isteri kepada Abu Talib, isteri kepada Abu Lahab ini, wa mara'atuhu hammalatal hatab, dia penanggung bara api, fi jidha hablum min masad, di lehernya, di tengkoknya ada satu tali yang dipintal. Tali yang dipintal di tengkok, di leher arwah ini, ada satu siksaan dalam neraka. Ini kata ahli tafsir merujuk kepada kata-kata arwah. Arwah kata apa? Dikatakan arwah ini di lehernya ada kalung. Kalung yang mahal, kalung yang bernilai, adanya batu permata. Kalung yang ini, rantai yang dikalungkan di leher arwah. Dia pernah sebut, dia bersumpah dengan Latta wal Uzza, dia kata, wal Latta wal Uzza la anfaqaha fi adawati Muhammad. Aku akan jual rantai ini bagi tujuan untuk bermusuhan dengan Muhammad. Kalau aku lawan Muhammad, habis dah harta aku, kalung inilah yang aku jual, dan kalung
hasilnya aku akan lawan Muhammad. Maka Allah ganti balik kata-kata dia tu. Ketika mana dia disiksa dalam neraka, tengkuknya akan dijerut dengan tali yang dipintal yang dibuat daripada api neraka. Disebut dalam kitab tafsir Nurul Ihsan, ketika mana dia nak mati, ketika mana dia membawa tali-tali yang letak di tengkuknya nak pergi sakitkan Nabi Muhammad, ketika itulah tali itu menjerutnya, maka dia mati. Fi jidha hablum min masad. Tuan-tuan, 5 ayat ini, surah ini di antara iktiraf, kesimpulan yang boleh kita buat bahawa kejayaan dalam menyampaikan seruan dakwah ini dia terletak kepada ketentaran jiwa yang kuat. Kalau jiwa yang lemah tak mampu untuk menjalankan seruan dakwah ini. Dia bukan terletak pada tubuh badan yang perkasa, yang besar, tetapi kejayaan seruan dakwah dia terletak pada kekuatan jiwa dan juga kekuatan keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah. Rasulullah ditekan, bapa saudaranya Abu Talib kata kepada Nabi, "Hai Muhammad, hang pelan sikit, hang slow sikit, hang yang dekat nak tahu hang. Kalaulah orang yang tidak mempunyai keimanan dan kekentalan jiwa, dia akan patuh kepada kata-kata pok nakan. Sebab orang Arab dia patuh dengan pok nakan macam dia patuh dengan pok dia. Kita orang Melayu kurang dia. Pok nakan sekadar nama mereka tak tegok tak makan. Ni orang Melayu. Tapi orang Arab peranan pok nakan begitu besar. Macam ayah dia. Hai Muhammad, selalu kita orang jangan terang. Apa jawab Nabi Muhammad pok nakannya? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr hatta yadhharahu Allah aw ahlakadu ma taraktuh. Demi Allah, kalaulah mereka meletakkan matahari di tangan kanan aku, bulan di tangan kiri aku, untuk aku tinggalkan seruan dakwah ini, sesekali aku tidak tinggalkan, melainkan Allah memenangkan seruan aku ataupun aku mati dalam perjuangan. Ini kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dipujuk oleh poknakannya nak menunjukkan bahawa seorang pendakwah pejuang dia mesti mempunyai keimanan, kekentalan jiwa yang kuat. Isikan diri kita, jiwa kita dengan iman yang kuat, dengan kita memperbanyakkan, memahami dan mengamalkan Al-Quran sebenar-benarnya. Tuan-tuan, antara lagi kesimpulan yang dapat kita ambil daripada surah ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan jangan takut apabila kita menjalankan seruan dakwah. Pasti di sana akan ada tentangan, pasti di sana akan ada orang yang menghalang. Tapi ingat, Allah telah tunjukkan bagaimana Abu Lahab yang menjadi orang yang begitu keras tentangan dengan Nabi Muhammad, akhirnya dia dihumban ke dalam api neraka. Dalam apa sahaja keadaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seruan Nabi, seruan pendakwah ini tuan-tuan akan berjaya walaupun tidak ada harta. Nabi tidak ada harta yang banyak. Di peringkat permulaan Nabi tidak ada pengikut yang ramai, bahkan ditentang oleh adik-beradiknya, tetapi itu bukan menjadi penghalang kepada kejayaan dakwah seseorang. Jadi tuan-tuan, kita sebagai pendakwah ini pasti kita akan berhadapan dengan tentangan dari keluarga yang terdekat. Jadi tuan-tuan, dalam surah ini menyebut tentang peranan wanita dalam membantu suami menghalang kerja dakwah. Jadi tuan-tuan, jangan jadikan isteri-isteri sebagai penghalang. Kalau tuan-tuan jadikan isteri penghalang, maka tuan-tuan lebih kurang pula
Tuan-tuan, peranan perempuan dia bukan jadi penghalang. Yang sebenarnya peranan perempuan, isteri-isteri, dia kena memberi kata-kata semangat rangsangan untuk suaminya menjalankan, melaksanakan seruan dakwah. Tuan-tuan, jadi cukup sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang saya sampaikan ini akan memberi sedikit motivasi, kerana surah ini tuan-tuan yang sebenarnya dia memberi kata-kata semangat kepada kita. Jangan ragu-ragu dalam menjalankan tugas sebagai pendakwah. Pasti akan mendapat kejayaan dan juga akan mendapat pembelaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik itu daripada Allah. Salah dan silap kelemahan dari saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yustajabu laha walhamdulillahi rabbil alamin.